Sebab itu kalau semua orang fikir tentang kekurangan diri dia, dia tak sibuk dengan kekurangan orang lain lah. Hari ni kenapa kita asyik cerita aib orang, sibuk dengan hal rumah tangga orang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali lagi kita dalam Tazkirah Yusuf 7 minit bersama dengan saya Hana Ismail. Dan subhanallah, kali ini kita masuk ke minggu yang keempat berpuasa dan saya pasti ramai dah masuk gear 4 dah juga untuk sama-sama memperbanyakkan lagi berlumba-lumba membuat amal soleh. Inilah dah minggu-minggu terakhir Ramadan ini kan, dan subhanallah, topik yang nak kita bincangkan pada minggu ini sebenarnya cukup menarik. Refleksi diri menguburkan jiwa. Dan tahukah anda subhanallah, sebenarnya Rasulullah SAW juga suka untuk refleksi diri baginda. Dan baginda sering kata orang berhalwat di Gua Hira untuk jauh daripada kesibukan dan juga distraction di kota Mekah sendiri. Dan kita ni pun perlu lakukan benda yang sama. Kadang kita ni perlukan detox daripada untuk diri kita, untuk minda kita, untuk roh kita dan juga untuk badan kita. Dan bersama-sama dengan Hana untuk membincangkan tentang refleksi diri menimbulkan jiwa ini, tak lain tak bukan Piyu Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Hana. Minggu keempat ni. Oh, dah nak raya dah. Tu nampak tu. Banyak tu bazar-bazar tu. Masya-Allah. Bazar raya tu semua tu. Meriah. Itulah masya-Allah. Okey, cakap pasal refleksi diri ataupun muhasabah diri kan. Apa pengertian refleksi diri bagi Piyu Amin? Mudah kita kata refleksi diri ni waktu untuk kita bermuhasabah tentang diri kita, waktu untuk kita menilai kelemahan kita, kelebihan kita, kekuatan kita, dan bagaimana cara untuk kita berinteraksi dengan setiap kekurangan dan kelebihan yang kita ada. Jadi itu yang saya rasa mungkinlah tepat ataupun kena dengan maksud refleksi supaya kita lebih melihat diri kita sendiri. Subhanallah. Inilah kadang-kadang kita ni sebagai manusia, kita seringkali tak perasan tau. Kita kadang buat silap, kita ada khilaf, kita ni lemah, kita kurang. Kita rasa kita ni berjiwa keakuan. Aku ni hebat. Kita ada jiwa hamba pun sebenarnya. Macam mana kita nak ada satu sifat ataupun karakter dalam diri kita ini yang sentiasa refleksi diri kita. Subhanallah. Pertama sekali, kita kena orang kata bahasa mudah kita lah, tengok cermin lah kan. Tengok cermin maksudnya kita tengok diri kita. Kan setiap pagi, setiap hari kita tengok cermin, kita tengok diri kita, tengok akhlak kita. Sebab tu Nabi bila tengok cermin, dia lebih fokus kepada akhlak. Sebab tu Nabi akan utamakan, ya Allah, cantikkan akhlak aku, ciptaan aku seperti mana kau cantikkan apa yang kau jadikan pada diri aku ni. Maksudnya setiap hari kita akan pastikan apa kelebihan dan kekurangan kita. Kelebihan itu kita kena fikir, hari ni dengan kelebihan ni aku nak manfaatkan pada orang lain. Dan kalau kekurangan ni, ya Allah, simpanlah aib aku, simpanlah kekurangan aku, dan aku berusaha untuk memperbaiki kekurangan aku. Jangan pula kekurangan kita ni ada, kenapa aku ada kekurangan macam ni? Orang lain pun ada. Lebih baik aku bongkarkan kekurangan orang lain untuk menutup kekurangan sendiri. Itu masalah. Itu problem kan, sebab kita suka tengok kekurangan yang ada pada orang lain semata-mata biar orang fokus pada dia je. Sedangkan kekurangan yang kita ada, kelemahan yang kita ada, kita tak pernah pun nak baiki. Itu silap. Sebab itu muhasabah bukan saja bangga dengan kelebihan yang ada, tetapi berusaha untuk memperbaiki setiap kelemahan, kekurangan, keaiban, supaya insya-Allah kita akan jadi manusia yang terbaik. Subhanallah. Tapi kan Ustaz, macam mana dikatakan kita refleksi diri itu menimbulkan jiwa? Sebab ada setengah orang duduk muhasabah, duduk tenung-tenung jadi down dah. Aku kurang buat ni, aku kurang buat tu, tak nak hidup lah. Teruskan hidup lah. So macam mana dikatakan bila kita nak muhasabah tu, kita suburkan jiwa kita. Dan kita jadi orang yang lebih baik, jadi hamba yang lebih baik, jadi isteri yang lebih baik, jadi anak yang lebih baik. Macam mana tu? Semua orang yang hebat dalam sejarah Islam ni, kalau kita tengok Nabi tu dah tentu hebat. Para sahabat, kita tengok Saidina Umar. Sebelum dia tidur, dia akan muhasabah diri dia. Dia akan ampunkan semua kesalahan orang lain. Dan kita kena tahu, inilah ramuan orang yang berjaya, orang yang hebat, orang yang ditakuti musuh. Dia akan sentiasa menilai diri dia sendiri daripada dia nak menilai dan juga nak menghukum orang lain. So, maksudnya setiap daripada diri kita, kalau kita ada kekurangan, itu bukan tanda kelemahan diri kita, bukan tanda kita jauh daripada keistimewaan dunia. Itu silap. Kalau kita rasa macam, banyaknya silap aku, banyaknya kurang aku nak bersendiri, aku murung, jadi anxiety, takut nak jumpa orang. Itu silap. Kita bila ada kekurangan, ada kelemahan, kita kena cuba untuk pastikan kekurangan itu sedikit demi sedikit akan ada cara untuk kita hapuskan. Dan kadang-kadang kita lupa, Hana. Kekurangan itu sebenarnya adalah tanda kelebihan dalam satu bahagian yang lain. Kita lupa kan. Jadi insya-Allah setiap apa yang kita kurang, setiap apa yang kita lemah tu Allah Taala adil, ada bahagian untuk kita.
Subhanallah. Dan cakap pasal kita refleksi diri ni kan, saya rasa Ramadan ni lah waktu terbaik untuk kita refleksi. Betul, inilah Tetapi waktunya. kita asyik duk hayal, duk sibuk nak kerja amal ibadah. So kita kena lupa niat kita, berbalik pada niat kita. So tu kalau kita lihat, habis Ramadan tak jadi macam yang masa Ramadan dulu dah. Tak, Masya Allah dah. Kan, habis Ramadan jadi macam Innalillah. Innalillah. Maksudnya kita kurang refleksi kan di situ. Betul, sebab bila masuk Ramadan, kita banyak tengok amal ibadah kita selalu buat. Tapi sebenarnya kalau lepas daripada Ramadan, kita buat jugalah. Cuma mungkin momentum tu tak sama. Kuantitinya tak sama. Tapi kena ingat, kualiti tu. Pada setiap kualiti yang kita buat ketika Ramadan dan selepas Ramadan, itu mesti sama. Sebab pahalanya juga ada bahagiannya untuk kita. Tapi kita kena pastikan juga, muhasabah ni bukan saja pada bulan Ramadan. Bulan Ramadan ni pemula. Titik permulaan kan. Dia punya point dia untuk kita rasa, okey, aku kena ingat yang aku nak berubah, aku nak jadi baik dan aku kena fikir, banyak silap aku ni. Kan? Jadi lepas daripada Ramadan pun sama juga. Setiap hari kita kena fikirkan kekurangan kita. Sebab itu kalau semua orang fikir tentang kekurangan diri dia, dia tak sibuk dengan kekurangan orang lain lah. Hari ni kenapa kita asyik cerita aib orang, sibuk dengan hal rumah tangga orang, sibuk dengan langsir rumah orang lain. Sebab apa? Kita banyak cerita orang lain sebab kita nak tutup kesilapan kita lah. Kan? Kita tahu, ya aku ni banyak silap ni, banyak aib ni, banyak kurang ni. Jadi kita cerita hal orang lain. Itu bahaya dan dosa. Sebab itu Allah Ta'ala minta untuk kita tengok diri kita. Kan? Bukan kita tak boleh tengok orang lain tu, boleh. Tapi tengok diri kita dulu daripada kita nak tengok orang lain. Itu akhlak. Alright, Ustaz, kita memang satu, Alhamdulillah lah kan, Ramadan ni hikmah untuk kita refleksi diri bagi kita dah dewasa. Betul. Tapi dalam kita nak settingkan, mensuburkan lagi budaya refleksi diri dalam rumah tu macam mana? Adakah macam mak dan ayah tu kadang boleh buat musyawarah? Okey, macam anak-anak tu hari ni nak tengok macam mana, hari awak macam mana, sekolah macam mana, puasa macam mana, okey ke tak? Saya lihat jarang berlaku dalam sesebuah rumah tangga kan. Jarang kita buat mesyuarat untuk kita bincangkan refleksi diri itu macam mana. Bagaimana nak mendidik budaya refleksi dalam rumah, bermula daripada rumah tu. Betul. Saya suka Ana sebab komunikasi ni dalam rumah tangga ataupun dalam keluarga, dia bukan saja kita berbual-bual ataupun ada dialog antara pasangan, ibu dan ayah, anak-anak. Bukan situ. Tapi komunikasi dalam rumah tangga adalah berapa lama dan berapa banyak kita bercakap hal agama. Contoh, bukan kita pergi, ayah saya nak tazkirah ayah, bapa, mak saya nak tazkirah mak, bukan tazkirah. Tapi ayah dan mak dia akan bertanya tentang hal agama anak. Itu berlaku ataupun tidak? Hari ni Quran berapa banyak baca? Ayah, macam mana tadi kerja ayah? Ayah rasa seronok tak dengan tanggungjawab ni? Dia macam cerita-cerita hal-hal agama di kalangan keluarga. Itu komunikasi dan refleksi diri yang paling terbaik. Manusia ni dia memang suka ditanya dan dia suka orang interfere, masuk campurlah urusan hidup dia. Untuk dia dipuja, rasa dihargai. Tapi kalau kita bercakap hal agama, itu lebih baik. Contohnya suami tanya pada isteri macam mana hari ni kerja, seronok kan, dapat buat banyak kerja, dapat banyak pahala. Tapi jangan pula suami ambil kesempatan pula. Macam tu juga isteri pada suami, dia akan bercakap pasal pahala, akan bercakap pasal dosa, pasal malaikat. Dia cerita-cerita yang simple-simple, tapi komunikasi agama tu berlaku. Itu juga cara muhasabah dan refleksi diri yang akan menyuburkan jiwa, menyuburkan keluarga. Itu mesti kena ada. Saya sangat-sangat sukakan konsep ni. Maksudnya kita hidupkan majlis ilmu secara informal dalam rumah. Informal je. Dalam masyarakat, kita duduk borak-borak macam ni kan, kita bincang tentang hal agama kan. Sebab apa? Saya teringat satu hadis kan, di mana kalau kita buat satu majlis ilmu ni kan, ribu-ribu malaikat akan doakan kita kan, dia akan himpun nak dengar kan. Subhanallah. Lagi-lagi dah tambah bulan Ramadan ni kan. Bayangkan duduk-duduk santai, tak buat apa, tak makan, tak minum kan. Duduk cerita pasal hal agama kan. Tak sempat nak buka Quran, cerita pasal Al-Quran. Betul. Subhanallah. Dia simple je. Macam kawan saya kan, dia tengah lepak-lepak, kita lepak-lepak. Kita ni kan jahat macam mana pun satu je, semayang jangan tinggal. Dia jadi benda macam simple. Jadi dah macam biasa dah. Hari ni orang buat berlakon ke, buat lawak ke, benda tu pun dah jadi dialog yang senang orang lontarkan. Jadi semua orang tahu, orang faham. Jadi macam mana pun hidup kita, semayang jangan tinggal. Orang boleh terima. Sebab dia berlaku secara tak rasmi. Ustaz, subhanallah. Reflection tu dah bagus dah. Tapi reflection without action tu tak bawa kita ke mana-mana. Jadi kadang kita ni memang dah baik dah boleh muhasabah diri, tapi tak ada tindakan yang kita buat. Tetap juga Hana yang sama, Hana yang dulu. Kita nak Hana 2.0. Macam mana tu Ustaz untuk kita pastikan reflection kita beralih kepada action. Betul. Ilmu ni kalau kita tak amal, macam pokok tak berbuah lah. Semua orang tahu kan.
Kita ada ilmu, kita ada kemahuan tapi kita tak nak bergerak. Kacau lah, dia tak jadi apa. Kita akan kekal kita kat situ je. Contohlah kalau orang bercakap bisnes juta-juta, kita kena bergerak, kita kena begini, modal kena banyak. Semua kita kena ada perubahan. Takkan dalam bab amalan kita tak ada modal sikit, kita tak ada pergerakan sikit, kita tak ada rasa macam naik satu tangga. Mesti kena ada perubahan diri kita. Jadi apa pun kita kena mesti letakkan diri kita, mesti ada perubahan. Hari ni mesti lebih baik daripada semalam. Kalau hari ni lebih buruk daripada semalam, apa katanya? Kita adalah manusia yang binasa. Nampak tu besar tu, binasa tu maksudnya hari ni lebih buruk daripada semalam. Esok lagi buruk, lagi buruk. Kita tak boleh jadi macam tu. Orang Islam, seorang Muslim nak jadi soleh-soleha, kita kena jadi baik, lebih baik, lebih baik. Walaupun satu saat kebaikan itu tetap kita perlu ada. Masya Allah. Jadi dah ada refleksi dulu, kena tukar kepada action tu. Ya, kena ada aksi, kena ada action. Betul, subhanallah. Okey, Ustaz, saya kalau kita lihat kan mereka yang dah mungkin dah mula berhijrah, subhanallah, kadang-kadang dia dah datangkan dengan pelbagai ujian. Mungkin galak untuk berkongsi barangkali kan, kisah hijrahnya dan sebagainya. Tapi yang akhir dari sudut pandang saya satu benda yang baik. Betul. Kan, dia nak berkongsi agar dapat beri manfaat kepada orang lain. Tapi mungkin pada sudut yang lain pula rasa macam agak keterlaluan mungkin ya, mungkin perlu kita kata perlu wasatiyah sedikit, ambil jalan tengah, jangan nampak terlalu ekstrim, kadang memudaratkan diri. Hatta Rasulullah pun pernah menegur sahabat yang duk berpuasa je. Duk puasa. Jadi Rasulullah kata wasatiyah, kita ni moderate. Subhanallah. Jadi pandangan Ustaz mengenai hal ini? Dia satulah, memang antara ujian sekarang, ujian media sosial ni, kalau kita berhijrah dan kita selalu update, benda tu agak tak baik juga. Dia ada sudut negatif yang menyebabkan, sebab kat situ ada komen, dia ada like. Jadi bila orang kawan aku hijrah, dia ada 100 like, aku hijrah 10 aja like, mana 90 lagi? 90 tak ada kat situ. Jadi kita terasa, okey tak apa, boleh tahan lagi. Aku berhijrah, aku kongsi benda yang sama, tapi kawan aku dapat komen baiknya, bagusnya, semoga ke syurga, til jannah apa. Aku tak ada til apa tak tahu dah. Tilam aja tulis kan. Dia pening juga kepala. Mana komen-komen yang baik? Kau tak nampak ke aku berubah? Jadi itu antara sudut negatif yang menyebabkan kalau kita terlalu banyak membaca komen, terlalu mengharapkan orang nampak tak hijrah aku, perubahan aku, kita akan down. Hijrah kita tak jadi. Sebab tu dia lebih nak berubah. Jadi macam dulu jadi macam dulu semua orang tahu kewujudan aku. Aku hidup sebenarnya lagi. Kalau boleh nak expose pada orang tak ada masalah. Tapi kalau rasa lemah, rasa macam kalau orang cakap sikit kita dah murung, dah down, tak payah. Duduk dalam komuniti kita, banyakkan usrah, bina kekuatan dalaman. Sebab bila kekuatan dalaman dah ada, barulah orang cakap apa pun tak payah, tak kisah. Sebab hijrah ni bermula daripada dalaman, kekuatan dalaman. Dan insya-Allah luaran jadi baik dan kita akan buat semuanya kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Orang cakap macam mana pun kita tak kisahlah, like ke, follow ke, dia kita punya kawan ke, kita tak kisah. Tu saya rasakan bila kita lihat konsep orang nak berbisnes kan, kita tengok big why. Islam pun sama. Tengok kita punya niat. Sentiasa kita kena tajdid niat kita, perbaharui niat kita. Kenapa kita nak berhijrah tu? Jadi kalau balik kepada lillahi ta'ala, insya-Allah khair. Jadi benda tu jadi. Betul tak? Dia cakap pasal orang gila konten, pasal hijrah dan sebagainya. Kadang-kadang ialah mulut-mulut orang tak payah tertutup kan? Betul. Dan kadang-kadang kalau kita nampak sekarang ni macam isu yang mana mereka ni kalau pergi menunaikan umrah, sampai orang cakap, dia ni semua benda nak selfie, depan Kaabah nak selfie, tu nak post. Dia, macam agak keterlaluan mungkin kan, sampai mungkin orang yang kata macam aku ni belum mampu lagi nak pergi umrah, dia dah duk post nak pergi umrah. Mungkin pandangan mereka yang ada isu bertentangan dengan perkara ni, apa pandangan Ustaz tentang tu? Kalau orang cakap trend, memang trend sebab jumlah ataupun bilangan orang yang pergi umrah sekarang dia bertambah 2 kali ganda daripada sebelum ni. Sebelum PKP dalam 100,000. Sekarang ni untuk tahun ni dan tahun depan 300 ke 400,000. Jadi kalau sebelum ni yang pergi yang tak banyak ada Instagram, tak banyak TikTok kan. Sekarang ni yang pergi memang followers TikTok apa. Jadi benda tu akses lebih banyak, lebih besar. Jadi sekarang ni point dia bila kita tengok dia banyak sangat selfie apa. Yang pertama, itu momen kebahagiaan ibadah yang dia tak pernah sampai tempat senikmat itu dia pergi, dia rasa seronok, tak ada masalah untuk dia share. Dan yang kedua, bila dia share pula, kita yang share ataupun kita yang pergi sana nak share, kita kena ingat tahap dia, batas dia, dekat mana kita nak share, kat bahagian mana. Sebab itu kalau kita faham, tengah tawaf kita selfie, tak ramai orang buat. Saya rasa orang Malaysia jarang buat. Lepas habis, barulah kita akan ambil gambar. Selalunya orang lain yang buat macam tu. Jadi kalau benda yang sampai tahap yang kita rasa buat benda yang haram ketika tawaf, ketika ibadah tu kita tak buat lah. Gambar-gambar memang kita ambil banyak. Sebab tengok satu benda nikmat, kita ambil gambar banyak, kita nak share kat orang. Niat kita bukan nak kata aku banggalah pergi sana. Tak ada. Kita nak share kat orang, aku dah sampaikan doa kau.
Kita buat itu untuk pastikan banyak dekat media sosial kita orang tengok Kaabah. Tengok Kaabah tu pahala. Bukan tengok orang seksi. Bukan tengok orang seksi kan. Lebih banyak kita post. Bayangkan Facebook semua musim Ramadan ke musim haji tengok gambar Kaabah, gambar Masjid Nabawi. Orang tengok benda baik kan pahala. Itu dakwah. Mungkin dia nak buat benda lain, benda dakwah lain tak boleh. Sebelum ni dia banyak tunjuk benda yang tak elok, dia buka aurat. Sekali dia masuk gambar-gambar Kaabah, itu dakwah dia. Dia menyebarkan perkara baik untuk orang tengok. Alhamdulillah, dan Masya Allah satu perkongsian yang cukup-cukup Masya Allah. Satu tutup yang cukup cantik untuk mengakhiri siri kedua kita Tazkirah Yusuf Berjubilee untuk kali ini, dan kita harapkan akan ada lagi siri ketiga insya-Allah tahun depan. Insya-Allah. Jazakumullah khairan jazak Ustaz di atas perkongsian yang sangat-sangat baik. Saya doakan kita semua agar amal kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala di bulan Ramadan ini. Taqabbalallahu minna wa minkum insya-Allah. Dan nanti kita lahir fitrah kita ni macam suci insya-Allah sampai sini hidayah berjaya menang. Ya insya-Allah, amin amin insya-Allah. Kepada anda semua teruskan kata orang amal ibadah yang baik-baik insya-Allah, spread khair, dan kita pastikan kita punya budaya ini sentiasa menyebarkan barakah, sentiasa menjemput barakah dan sentiasa menyebarkan barakah insya-Allah. Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin in advance kami ucapkan kepada anda semua. Untuk itu wabillahi taufiq wal hidayah, semua ramba wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bye.